Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darain. Surat 23. Dan dalil wajib sama' basar bagi Allah Ta'ala itu adalah baharu alam. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwas sami'ul basir, dan yaitu Allah yang amat mendengar dan yang amat melihat. Syukur kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpah kurnia dia, belah ihsan daripada dia semata bagi ada kita atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Jadikan kita pula dikenal orang Islam melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah. Dia beri pula pada kita kemudahan untuk taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah. Dia beri kita boleh tersentuh hati sanubari untuk hati ini sentiasa ada perasaan dan mengingati pada Allah yang mentadbir diri. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita semua nikmat itu melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesungguhan, kehalawaan, boleh istiqamah untuk berada dalam majlis-majlis yang penuh barakah. Seumpama majlis yang kita berada ini, dan insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ini meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman. Kita duk bicara ni bab basar, sifat ke-12 mengikut tertib zikri ta'akuli. Dasar kita belajar ni nak faham dan nak kenal dan nak belajar macam mana huraian yang kata beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan Allah Ta'ala maksudnya kita nak yakin di hati, membenar dan mengiyakan sungguh-sungguh siapa Allah Ta'ala ni. Dasar kita ambil daripada awal dulu, bila sebut Allah, dia ilah. Itu makna muhkam yang kita ambil daripada la ilaha illallah. Allah dia ilah, tak ada ilah melainkan Allah. Dan Allah ni dia ilah pandang pada 4 sudut: zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Istilah Arabnya asar dia. Dia sajalah ilah. Bab zat dengan macam mana huraian zatnya, sifat dengan sifatnya, perbuatan dengan perbuatannya, milik dengan bab miliknya. Semua bab ni kita mesti hadam sungguh-sungguh. Khas kita nak belajar ni atas kata nak mengenal Allah Ta'ala, maksudnya kita wajib yakin sungguh Allah ni sifat sempurna. Antara kesempurnaan dia, dia mesti melihat. Kerana kalau tak lihat, buta. Buta ni jangan kata kat Tuhan, kat makhluk pun buta akan membawa satu kecacatan, apatah lagi kalau nisbah kepada Tuhan. Buta ni bukan sifat kesempurnaan, bahkan sifat kekurangan. Jadi tak layak buta pada Allah Ta'ala,
maka sabit Allah Ta'ala melihat. Itu dalil dah lah tu kan? Dalil dah lah tu. Baik. Atas disebut dalam kitab ni, dia kata dan dalil. Dan kita dalam kitab ni, ulama' sekarang dengan disiplin ilmu, apa yang kena belajar, apa kena faham, dan setiap satu daripada kita belajar bab wujud dulu, pasti disertakan dalil. Dan dalil ada akli, nakli. Datangkan dalil supaya kita boleh keluar daripada tawanan taklid. Maksud tawanan taklid tu, kita hanya dengar fakta, hafal, dengar daripada, sekalipun daripada guru kita. Kita bukan dengar daripada sebarang orang, dengar daripada guru. Tapi akal kita ni, dia tak faham sungguh. Kefahaman yang ada kat kita ni, kebolehan kita nak mengenal Allah Ta'ala tu, tak kenal, tak faham, tak tahu cara, kaifiat. Kenapa mesti kita ada Tuhan, kenapa mesti kena sembah Allah, kenapa Allah ni asa, kenapa dia ni Tuhan, kenapa makhluk tak boleh jadi Tuhan. Jadi takkan ada apa-apa tempat pergantungan pada makhluk. Makhluk ni sentiasa berhajat. Kalau kita tak faham dengan fakta beserta dalil, hujah, alasan, nescaya apa yang kita dapat tu tak akan memberikan pada kita satu kekuatan untuk bangun taat pada Tuhan. Tak akan ada. Bahkan dia akan jadi bermusim. Musim mai pondok, rajin aja. Balik pondok, macam mana? Jemaah tak ada, masjid pun tak datang. Tambah dia tahu rasa tak pergi masjid, tak bagi pergi masjid. Dia kata, nak mari 2 dos. Dia kata punya besok kita bagi 2 das, kata. Gerak juga ni. Sebaik pihak tak ada lagi. Kalau ada, saya nak untuk sikit. Pasal dah merepek-merepek dah kita tengok. Kan kita pun sebut dah itu dah. Syarat yang ada dah lah malapetaka macam-macam. Lagi macam-macam celaka lagi. Menyebabkan manusia makin jauh lagi daripada perintah Allah Ta'ala. Baik sebut macam ni, siapa dapat 2 dos, jangan istilah halang, siapa dapat 2 dos wajib berjemaah di masjid, siapa tak ada kami saman. Buat macam tu lah undang-undang berapa kan. Bukan siapa nak main masjid kena ada 2 dos, tak ada 2 dos kami main masjid, kami saman. Boleh faham saya cakap apa? Okey, setuju. Sepatutnya macam mana? Sama. Siapa ada 2 dos wajib main masjid, tak main masjid saman. Wow, betul. Dah ada 2 dos, apa lagi alasan tak main masjid? Yang kita tak kena 2 dos ni nak pergi masjid, dia tak bagi. Jadi yang ada 2 dos kena pergi. Jadi siapa tak pergi masjid saman lah. Baru steady punya kenyataan, baru istilahnya nak mengimarahkan masjid, mentakmirkan masjid kan? Baru betul kan? Oh, jadi orang pun nak pergi masjid, nak tak nak, suka tak suka, bila kena 2 dos tak nak pun main masjid. Okey, baru steady. Dah main masjid, kena mengaji, kena tabuh hari-hari. InsyaAllah mula-mula paksa, lepas tu lama-lama ikhlas lah. Tapi tak ada pula buat gitu. Bahkan apa yang ada tu makin menghalang orang untuk datang ke masjid. Sikitlah ke sana. Macam mana boleh sebut tu Dia tak boleh digeram, dia keluar, muntah keluar je. Geram lah. Pelik-pelik tu kata, pelik-pelik lah hukum ni. Dia kata pelik-pelik tu lah kita kena belajar, faham dan berdalil. Tu nak cerita asal situ. Pasal berdalil ni dia, kalau kita belajar berdalil, akan memudahkan kita. Bahkan kita akan ada satu kekuatan, ada satu keupayaan untuk mengenal Tuhan. Pasal kita dah diajar selok-belok kaifiat ta'akul tu, ada bahasa-bahasa saya sebut tu kan. Penakulan akal tu telah dididik, dah diasuh dengan dalil-dalil yang diberi, baik dalil Quran, baik dalil akal, dengan kewarasan yang ulama kita tunjuk, ambil dah daripada intipati seluruh isi dalam Quran. Kita dah reti dah kita ni siapa, Allah Ta'ala siapa. Kita takkan hidup tak tentu hala. Kalau hidup tak tentu hala pun, dengan sebab kita belajar dan faham dan reti, apatah lagi
dalil tu boleh disusun satu-satu dan dengan cermatnya dapat satu keputusan yang sangat tepat dan berhati-hati, mesti kita akan jadi orang yang bertakwa, dan satu hari nanti kita akan jadi orang yang paling dekat dengan Ilahi, pastinya. Pasal apa? Semua rukun syarat cukup. Bukan dua das dalil akli, dalil nakli saja kita guna istilah tu sikit kan. Kalau urdu lagi best, dapat dua dos. Apa dos? Dapat dua kawan kita, dalil akli. Dengan dua document. Tak, saya adjust dia air ni tak boleh juga, dia kelip-kelip juga. Kena bangun orang pelik lah. Patutnya muat kipas lah. Kita bagi laporan dah, elektrik tak cukup bertahun dah. Tak jadi apa-apa pun. Kepentingan rakyat diutamakan. Mana diutamakan? Duduk sebelah tempat yang ada empangan apa kita? Kenering ada empangan kan? Empangan untuk elektrik hidro. Negeri Perak tapi elektrik tak cukup, kita lenggung. Oh leceh rengga. Duduk tempat menteri besar tu. Oh leceh. Kena buat muka je ni, leceh. Patutnya MB ni kena jaga kawasan dia macam mana? Elektrik power, kan? Apa? Kemudahan power, bangunan power. Contohlah kalau saya dulu nak menghantar negeri Perak ni, kadang-kadang pergi kursus. Pergi mana? Kampung Gajah. Zaman tu menteri besar Perak ni masa tu Ramli Ngah Talib. Pandang jarak, pandang terkukul. Batu Kampung Gajah tu. Gajah sungguh dia buat. Tempat peranginan, papan tanda tu, museum apa? Pasir Salak bersejarah apa? Saya lama tak jalan raya, saya tak ingat lah papan tanda tu. Museum bersejarah Pasir Salak. Orang jauh-jauh pun tahu pasal apa? Satu Perak ada papan tanda. Ingat ke dekat ujung kampung tu ya? Rupanya Kampung Gajah tu. Duduk Malim Nawar ada, duduk Kampar ada papan tanda tu. Museum bersejarah Pasir Salak, Kampung Gajah. Duduk di Teping ada papan tanda. Dia punya bangun Kampung Gajah tu sampai apa itu apa kan? Takkan lenggung gini ya. Kok baru kot 2 hari ke kan? Adalah itu saja kita sikit. Pasal dah saya sebut mod tu kan, yang tu kena nak suruh orang lain buat dia tak faham, jenuh bagi arahan lagi, baik saya tekan sendiri. Apa saya cerita ni? Dalil. Satu kita dalam bab-bab tauhid ni dalil. Pasal dalil ni orang tak boleh ubah benda yang kita. Pasal apa? Kita berdalil. Kita dapat satu kepahaman yang sangat mantap daripada sesuatu pada sesuatu. Kalau kita contohlah suasana kita ni, tengok lampu terang, lepas tu gelap. Bukan tak ada malam. Apa maksud dia? Tak faham. Dalil ni apa? Memahamkan sesuatu daripada sesuatu benda yang lain. Benda yang nampak tu, daripada apa yang nampak tu, kita boleh faham sesuatu yang tak nampak. Itulah dalil. Ngaji ni duduk macam ni. Baru 5 minit. Macam ni lah. Yang tu yang kita nampak. Yang tak nampak apa? Letih main pada Kuala Lumpur. Tak payah lah. Siapa dia tu? Orang tak faham sudah lah kan. Tapi orang main pada Kuala Lumpur tak letih. Orang duduk lenggung ni, duduk macam ni. Nak kena menampak tu. Saya nak cerita apa? Dalil. Ini dah panggil dalil. Maksudnya memahamkan sesuatu apa yang dilihat, kita boleh faham sesuatu benda yang tak dilihat. Itulah dalil. Cuma ada dalil akal, ada dalil adat. Macam mana kita tengok kereta selisih, kereta tu bagi lampu. Kita tengok lampu je duk menyala. Kenapa? Hang faham tak? Kenapa? Ada apa? Tak faham. Dia punya pasal apa? Tak tahu pasal apa? Orang tak tahu ni. Hang tahu? Ada romblong. Pakai tali pinggang. Nampak lampu je pakai tali pinggang, tahu ke? Kenapa? Yang nampak lampu. Jawab. Dalil.
Dalil. Polis ke? Selalunya polis lah. Boleh jadi tak? Babi mampu tengah jalan? Boleh. Boleh jadi banjir. Boleh jadi tanah runtuh. Boleh jadi ada orang kebalangan terbaring atas jalan raya. Boleh jadi. Boleh jadi ada pokok tumbang. Boleh jadi. Boleh jadi ada rimau. Boleh jadi ada gajah. Jadi bersedialah menghadapi apa-apa kebarangkalian. Pasal apa? Ni dah ada penunjuk ni. Kita boleh faham satu ke depan. Boleh jadi juga memang lampu kereta orang tu rosak. Kelip. Boleh je. Boleh je. Saya nak cerita apa ni? Dalil. Tengok tak ada apa-apa pun di jalan raya tu. Jalannya apa? Betul lah kereta kawan tu rosak. Ataupun polis ada tadi. Polis ni dah belah lah. Dia dah bungkus lah kan. Tadi ada roadblock, ni tak ada roadblock dah. Contoh kan. Contoh. Apa saya nak sebut ni? Itu dalil. Tapi dalil tu dalil adat, bukan dalil akal. Kita belajar bab tauhid ni dalil akal lah. Faham tu dia tak akan pergi di sebaliknya. Takkan ada kebarangkalian di sebaliknya. Khas kita nak bicara ni dalil apa? Mesti Allah Ta'ala ada sifat kesempurnaan. Mustahil dia ada sifat kekurangan. Dan kita boleh faham kesempurnaan dia tang mana. Khas kita nak sebut ni sama' dan basar. Dalil sama' dan basar bagi orang Ta'ala tahu apa? Baharu alam. Memang bahasa kita sebut pada awal lagi. Baharu alam ni cuma bahasa yang sangat umum. Dan alam kita nak tengok ni mana? Kalau sebut umum dari segi bahasa umum tu, alam ni atau berubahnya alam ni menunjukkan ada pentadbir alam, dan pentadbir alam ni mesti sempurna. Antara kesempurnaan dia melihat dan mendengar. Kenapa pula macam tu? Kerana manusia pun ada penglihatan dan ada pendengaran. Takkan Allah Ta'ala tak ada penglihatan dan pendengaran? Penglihatan pendengaran pula dia termasuklah sifat-sifat kesempurnaan. Kalau tak ada penglihatan dan pendengaran, apa jadi? Nescaya akan membawa kepada kecacatan. Kurang ada keupayaan dan kurang boleh mentadbir, mengesan, ngecam nak meliputi sesuatu, tak boleh. Sedangkan kita belajar prinsip Allah melihat dan mendengar ni macam mana? Liput, inkisyaf, nyata, terang, jelas, tak ada satu pun tersembunyi. Jadi tentulah kepada dia segala sifat-sifat kesempurnaan semestinya antaranya kita duk bicara ni sama' dan basar, bab ilmu, iradat, kudrat. Kita dah bicara hayat, tu kita bicara dah. Ni lanjutan daripada itu. Apa dia? Tentulah dia ada sama' dan basar. Apa kaedah akli dia lagi? Kalau dia tak mendengar dan melihat, tentu dia buta dan pekak. Subhanallah. Sebut pun tak gamak. Kenapa buta dan pekak? Dia sifat kekurangan. Kalau ada orang buta lah, esok anak Minang satu orang, Minang kisik-kisik orang punya bisu, pekak, muka lawa, comel. Nak diam. Tapi tanya besar ni pun faham kan soalan kan? Nak bagi hak pekak, bagi hak buta. Kalau ulama-ulama kita dulu ada yang diberi tawaran macam tu kan, punya bahasa kiasan. Kalau bahasa kiasan tak apa, nak kahwin dengan adik kan, dengan bakal isteri yang buta, bisu dan pekak. Kisah ayah Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah ayat dia. Maka buah apple apa, ada orang tak setuju cerita ni punya pasal lah, tapi yang ni ialah cerita-cerita yang masyhur diriwayat oleh para ulama kita kan. Padahal makan buah apple hanyut di sungai bukan ada masalah. Pasal orang bukan ada kutip buah apple kan kat sungai. Oh tu yang makan dah makan beringat, oh tak minta kat tuan makan buah apple hanyut kat sungai pun pasal orang takwa ni. Pergi cari ni buah apple macam ni, tengok dahan mana apple yang duk terjulur dekat sungai tu. Jadi tengok buah apple, tengok ni lah memang buah apple daripada pokok ni lah. Buat apa? Pergi tanya pula orang tu, ni kebun siapa tuan milik jumpa lah. Jumpa tuan tanah, buat apa? Bagi assalamualaikum apa. Kenapa ni? Saya ada hajat sikit. Kenapa?
Tuan ke pemilik kebun ni? Ya. Yang ni buah apple tuan ke? Ya. Saya dah makan buah apple ni kerana terlalu lapar. Ayah adik kalau ikut kisah ni bukan saja-saja nak makan buah apple, kerana dia ni orang suka merantau dalam hutan kan. Pula tu selalu makan pucuk-pucuk kayu aja pun kan. Tapi dah jumpa buah apple hanyut di sungai, makan. Kata dia, saya dah telan, saya dah makan, saya nak minta halal. Tuan tanah tu tengok orang macam ni, macam mana? Ini bukan sebarang orang ni. Siapa? Dalam makan buah apple hanyut kat sungai, patutnya tak ada apa, tak payah minta halal, tak apa, aku pun tak gaduh dia. Tapi mai cari, usaha pergi cari, lepas tu minta halal. Kata dia boleh. Oh, pasal dia tengok ni orang ni special. Ada syarat. Apa dia? Engkau kena khidmat dekat kebun aku. Khidmat, bukan bayar upah. Khidmat. Saya tak ingat berapa tahun tu. Berapa sekian-sekian tahun. Lama lah, bukan 2-3 bulan. Bukan 2-3 hari. 1000 tahun ke? Tak tahulah kan. Tak adalah. Satu tempoh yang tertentu, kalau kita lah macam mana? Apple sebiji ni nak bagi aku jaga kebun kau bertahun-tahun. Aku cekik ke mampu lagi. Kalau kita lah kan. Tak ada. Dengan syarat kau ampunkan dosa kau. Halalkan apa ni? Maksud dia, baik, aku setuju. Jaga kebun apa, khidmat. Dan dia tengok lah dalam masa tempoh tu macam mana. Semayang bagus tak? Jemaah bagus tak? Taat bagus tak? Puasa bagus tak? Ada tak? Melilau pergi jogging, pergi tengok anak daga orang ke? Jogging. Siapa jogging tu? Contoh kan. Melilau ke, yang pergi cari ganja ada orang ketum ke, pergi jumpa orang kampung mana-mana, suka keluar masuk malam tengok tak ada kat pondok. Tak ada. Cantik, tersusun. Baca Quran, hafal Quran. Orang pun pendiam, kurang bercakap. Kalau bercakap pun berhikmah. Kata-kata dia semua berharga, bernilai. Kata dia, yang ni bukan sebarang orang. Tak apa. Hari tengok. Bukan berlakon. Memang macam tu dia. Masya Allah. Kebun dia pun yang dijaga tu, buah sebiji pun tak makan. Sebiji pun tak makan. Semua dia ambil bagi tuan dia. Pasal apa? Dia tukar amanah. Jaga amanah dia. Bagi. Sampai habis tempoh tu, dia pun beritahu, tuan, hari ni dah cukup dah tempoh tu. Saya tak ingat tempoh tu, minta maaf. Jarah. Dia kata, jadi syarat saya tu, saya telah selesaikan. Untuk dengan itu saya diberi kemaafan di atas saya dah makan apple tuan dulu. Kata dia, boleh, ada satu lagi syarat. Pula, syarat berantai rupanya. Kau kena kahwin dengan anak aku. Anak dia macam mana? Buta, pekak, bisu. Tu cerita pekak bisu tadi tu. Kalau anak dah lah kena dera jaga kebun. Kalau kita punya bahasa lah, tu kena kahwin pekak, bisu dan buta. Tak nak pasal nak masalah dia supaya jangan tertanggung dosa. Tu pun kalau tengok kaedah fiqh tak dosa pun sebenarnya. Tapi orang ni takwa tak? Orang takwa ni benda macam tu pun dia rasa dosa besar, macam gunung tinggi melangit empap dia. Orang tak takwa ni buat dosa besar-besar pun sampai beribu-ribu orang mati dengan sebab cucuk vaksin ni buat selamanya. Cucuk vaksin harus, tapi walaupun ramai orang mati, ramai orang mapuh, tapi wajib cucuk vaksin. Dia bukan hera, dia dekat apa? Janji pergi aku berasap. Kasar sikit. Dia tak. Bila cakap macam tu, baiklah, saya setuju. Dia akad nikah lah, panggil saksi, bukan bayar dia, bapak wali. Anak pula anak dara, wali menjubir, kaedah fiqh kita macam tu. Lepas tu, nikah kan, ada saksi, selesai. Semua tu, akad nikah buat apa? Nak tengoklah isteri tu ni. Apa ciri isteri? Macam mana? Buta, pekak, bisu. Masuk rumah, dah rumah pak mentua. Pak mentua ni akad nikah, pak mentua dah. Mak mentua pun akad nikah, mak mentua dah. Sentuh dah tak batal wuduk dah. Kalau berlaku perceraian apa pun, mak mentua selama-lama kekal abadi. Kalau bercerai dengan isteri pun, mak mentua sampai bila boleh mak mentua? Boleh singgah makan nasi. Boleh? Mak mentua. Walaupun bercerai dengan isteri tu. Nak cerita mak mentua ni, tu pergilah rumah. Tu, abang kata, ni isteri kau yang bilik. Jumpa tengok. Kau buka. Teng. Ada bunyi macam tu. Apa?
terus lari keluar bilik. Kenapa kau lari keluar bilik? Bapak kata buta. Saja saya buat macam tu sikit, bagi sikit sebab kalau saya garah filem masa laku filem saya. Bapak kata buta, pekak, bisu. Saya bagi salam, dia jawab tak buta pun. Dia dengar saya bagi salam. Ini bukan isteri saya. Macam ni. Dia buta pasal dia tak pernah tengok lelaki mahram, melainkan dia tengok bapak dia, adik-beradik dia, pak menakan dia. Dia buta, dia boleh tengok maksiat. Telinga dia tak pernah dengar lagu rock-rock apa-apa, mengumpat. Dididik dengan Quran, dengan hadis Nabi, dengan akhlak yang mulia. Mulut macam mana? Tak pernah keluar daripada mulut dia melainkan kata-kata nasihat, zikir, tasbih dan selawat atas Nabi SAW dan baca Quran. Daripada dia itulah dapat anak tu. Anak tu lah Syekh, anak dia tu, anak mereka tu lah Syekh Abdul Qadir Jilani. Adat lah. Ini mat rempit kahwin. Nak dapat Syekh Abdul Qadir Jilani. Nak saya buat macam ni. Hai tu buat sekali lah kan. Uduh rupanya tak nak. Uduh pun nak buat je kan. Cerita apa? Takkan nak makhluk pun buta pekak. Kalau buta pekak majazi macam tu tak apa. Tapi kalau buta pekak hakiki, kecacatan. Kalau makhluk cacat pun, makhluk buta pekak pun cacat, buta bisu buta pekak betul. Bisu ke depan nanti. Pun cacat, apatah lagi pada Tuhan. Subhanallah. Tu makhluk, apa yang ada pada makhluk kita boleh lihat ciri kesempurnaan. Sebenarnya kesempurnaan tu Tuhan Allah. Makhluk tak ada apa yang sempurna. Sempurnanya makhluk mendalilkan sempurnanya Allah Ta'ala. Dan kita dah sebut pun itu. Kalau makhluk ni nampak tak sempurna, cacat, ada OKU macam mana, itu juga mendalilkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Kesempurnaan bukan tentang cacat tu, tapi kesempurnaan dia boleh buat makhluk dia apa keadaan yang dia kehendaki. Fa'alul lima yurid. Macam tu kita punya cara berfikir untuk memaham ketuhanan tu mesti betul. Sepir dia tu. Baik, sekali lalu saya dah huraikan dalil akal baharu alam. Cuma baharu alam tu bahasa dia, saya nak guna bahasa terlalu abstrak, betul kan? Terlalu besar, umum sangat. Macam mana alam ni boleh mendalilkan Allah melihat dan mendengar? Kalau tengok alam ni teratur tak? Pokok, macam-macam lah nak sebut tu. Allahu Akbar. Teraturnya alam ni menunjukkan Allah Ta'ala sempurna, dan antara kesempurnaan dia ialah semestinya antaranya ialah mendengar dan melihat. Pada dah saya rasa saya sebut gitu untuk dalil tu. Dan firman Allah Ta'ala, wa huwas samiul basir. Yang ni kaedah nak memahamkan dalil naqli Quran hadis. Bila dalil naqal, dia mesti dalil berdasarkan kaedah-kaedah linguistik, kaedah-kaedah bahasa. Min qawaidil lughawiyah. Apa qawaid lughawiyah dia? Wa huwas sami'. Cuma kitab kita ni sami' itu dia tak bagi dalil, dia sebut dalil sami' sekali dengan basir. Pasal ayat dia sekali terangkum, wa huwas sami'ul basir. Dalil naqal di situ sekali sifat sama' dan basar. Kaedah kita nak tengok dalil dalam mana? Perkataan as-sami' al-basir. Pula tu atas kita kata nak faham tauhid Allah Ta'ala tahu mana? Wa huwa. Waw tu waw istinaf. Maksud waw untuk memulakan ayat. Huwa ni domir di isim ma'rifah, dia ganti nama tu satu hal, tapi dari si konsep bahasa Arab dia dipanggil proper noun. Dia termasuk dalam proper noun. Pasal wa huwa mesti orang khusus, dia, dan dia tu Allah walaupun ganti nama ketiga. As-Sami' adalah Tuhan yang As-Sami', makrifah pula tu. Kalau As-Sami' tu atas kata nama Allah Ta'ala, maka As-Sami' tu isi alam. Kalau As-Sami' tu atas nak fokus sifat, datangkan dengan alif lam. Alif lam tu menunjukkan allazi sami'a,
Itu maksud as-sami'. Al-ilam pada as-sami' sifatul musyabahah ni dia jadi al-ilam mausul. Tu ngaji lama sikit lah, tak faham, dengar je saya khabar. Pasal tu ilmu-ilmu duk pondok yang nak kena faham. Macam mana nak faham dalil linguistik ni, dalil lughawi ni, yang Quran dan Arabian tu. As-sami' isim ma'rifah, mubtada' pun isim ma'rifah. As-sami' itu kalau i'rab dia khabar mubtada'. Ni subjek, ni predikat dia. Kalau dua-dua belah khabar dan mubtada' ni ma'rifah, dia tufidul hasra, dia memahamkan makna pengkhususan. Wa huwa sami', Allah dia jua yang mendengar. Al-basir, dia jua yang melihat. Allah jua dengar, Allah jua lihat. Kita tak mendengar, tak melihat. Ni dengar, ya. Allah yang waja'ala lakumus sam'a wal absara. Allah dia yang jadikan kamu sam'a, pendengaran. Nisbah kita, dia yang jadikan kita uzuna. Dia yang jadikan kita telinga, dan telinga kita ada kekuatan, ada kuah untuk boleh mendengar. Siapa beri? Telinga pun Allah Ta'ala bagi jadi. Keupayaan boleh mendengar ni pun Allah Ta'ala bagi jadi. Kita apa? La haula wala quwata illa billah. Kita asal asam, pekak. Allah yang beri pendengaran dekat kita. Wa ja'ala lakumus sam'a, dialah jadikan kamu pendengaran. Dengan itu idzan sami'na, kita boleh mendengar. Wal absara, dia yang jadikan kita penglihatan. Sebelum jadi penglihatan, dia bagi jadi kita mata dan semua komponen-komponen dan alat dan perkakas yang ada untuk melayakkan boleh melihat pada kita. Allah yang jadikan mata kita, Allah yang jadikan penglihatan pada kita. Kita asal buta. Kita zat asal tak ada. Ada dia bagi anggota, boleh melihat pula. Jadi betul tak Allah ni ilah? Ya. Jadi dia tak yang sempurna. Ya. Sempurna zat dia, atau kita bicara ni sifat dia. Sempurna tak sifat dia? Apa sifat dia? Lihat, dengar. Sabit ni zat dia. Kita buta, pekak, buta. Ni dengar, Allah bagi kita pendengaran. Alhamdulillah. Situ tauhid. Allah Ta'ala bagi aku mendengar. Untuk dia bagi kita mendengar, dia suruh kita buat lolak ke? Tak pasal. Semua akan dipersoalkan untuk gunakan seamanah mungkin. Kena belajar apa dia benda boleh dengar, apa benda tak boleh dengar. Kalau ada dengar benda yang salah, wajib taubat. Ada benda dengar yang tak elok, wajib jauhkan. Kalau ada benda salah, betulkan. Kalau dia orang degil, lari daripada duduk tempat tu, susah duduk tu. Wala takhudu fi hadis, jangan wala fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Jangan duduk bersama dengan orang-orang yang zalim, cakap benda dusta, merepek benda yang cinta dunia, kufur, nifak, munafik. Jangan duduk sama dengan perempuan ni. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Melainkan ditukar topik, tukar tajuk lain. Cakap benda-benda dosa, tak boleh duduk majlis. Tu, bangun. Tinggalkan majlis tu. Kalau ada keupayaan, tegur kesalahan apa yang ada. Itu amanah menunaikan telinga. Amanah nanti bercakap, tegur pula mulut. Mata, amanah menggunakan mata kita. Mata kita, kita tengok benda tak elok, yang ni semayang tak betul ni, betulkan semayang dia. Kau semayang tak ada tomat ni dah. Kau semayang sepatutnya kena berdiri, kenapa kau duduk? Kena kau semayang macam ni, macam ni. Oh, kau baca azan tak betul, baca Quran tak betul. Panjang macam pendek, pendek macam panjang. Ngaji aku, baca Quran dah semik, cari guru, ajar dia, bagi panduan kat dia dengan kasih sayang supaya dia dapat yang betul. Tapi kadang-kadang bakan juga lah kan, jekah je kan. Tambah pula degil, tegur berapa kali, tak nak apa betul, kena jekah je. Tapi nak kata apa, gunakan pendengaran kita, penglihatan kita, mulut kita ni, apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Sedar apa yang ada, pemberian Allah. Tu syukur. Dua nikmat syukur, dua kewajipan syukur. Sedar siapa pemberi, gunakan pada yang dia yang diperintah oleh Ilahi. Siap. Jadi atas kita bicara dalil, saya sebut dah. Cuma dia punya nak kaedah memaham tu, disiplin-disiplin tu dia akademik sikit dari sudut linguistiknya kan. Kaedah apa? Mubtada, khabar, ada proper noun, ada isim dhamir,
Ada isim makrifah, isim alam, nama khas. Betul. Ada, kalau ada dia bukan isim alam, atas kata ada alif lam, dia sifatul musyabah. Alif lam tu maksud dia ada alif lam mausul, dengan mana allazi sami'a dengan allazi basara, ataupun allazi yasma'u, ataupun allazi yabsuru. Apa benda tu? Yang tu ngaji lain. Soal dengan saya kata mesti ada sifat mendengar melihat. Maksud apa? Kalau tak mendengar melihat, buta. Buta ni kecacatan. Jadi buta, pekak, tak layak pada Allah Ta'ala. Tentu dia mendengar melihat. Itu dalil akal. Ni saya sebut common apa, mubtada, khabar, isim makrifah, dia saja mendengar, dia saja melihat. Disiplin ilmu nahu saya sebut dengan yang ni isim makrifah, ni common noun, proper noun. Dia menunjukkan mana hasar Allah saja dua mendengar dan melihat. Faham ke? Mana senang? Hak pertama tadi saya guna kaedah akal ke untuk faham Allah Ta'ala mesti melihat dan mendengar, atau cerita Al-Quran ni? Mana senang? Guna akal susah lagi senang lah. Kaedah bahasa ni susah kalau tak faham. Kalau faham, yes, sedap faham. Macam mana nak faham? Ngaji lama sikit. Dan ngaji lama sikit dengan keadaan mengaji bersungguh-sungguh, istiqamah, berkitab. Lepas tu duduk satu tempat kurang-kurang pun 3 tahun. 3 tahun. Sekolah kebangsaan pun 6 tahun. Tu pun dah pandai belum? Sekolah kebangsaan 6 tahun. Okey tak? Sekolah menengah 5 tahun, dah 11 tahun. Dah pandai belum? Buat karangan bahasa Malaysia pun tak kerti. Matematik pun tak lulus lagi. Kalau saya sebut macam tu selalu. Saya pernah, saja saya nak sebut kata berapa tahun tu. Ada orang nak hantar anak dia, anak saya hantar duduk pondok ustaz. Bagus. Saya cadang nak duduk 2-3 bulan je, kot-kot lah boleh baca doa, kata dia. Ada sahabat saya, chef kami lah, adalah dia pergi kedai yang boleh singgah-singgah. Kata pondok ni ada orang kacau ke? Ada. Dia kata marilah, kata dia. Kalau boleh nak duduk pondok juga, kot-kot lah, kata dia, boleh baca doa. Kawan tu jawab apa? Steady pun, chef kami bukan sebarang chef. Kena bagi hujah lagi terlantar dia. Dia kata apa? Kalau takat duduk pondok nak baca doa, tak duduk pondok pun boleh baca doa. Tak payah main pondok lah. Takkan nak baca doa. Steady chef kami. Tak tahu pun yang sembang chef kami macam mana. Ini chef bukan sebarang chef, sambil masak sambil boleh dengar kuliah. Kita dengar kuliah tak boleh dengar, tak boleh faham. Dia sambil masak, teng. Tambah mikrofon dah, mic naik satu lagi ni. Speaker atas. Steady, dengar. Kuat. Subuh tak bangkit jaga. Itu kata tak dengar, kepala betul-betul. Itu sengit juga sikit tu. Pergi maju ramai sikit, itu esok kita kepala betul-betul kat bangunan rumah tangga tu. Tak ada esok kita sambung aja, kita bagi betul-betul kat bilik seorang-seorang. Tak bangkit juga. Kesim bahaya. Apa nak sebut ni? Dia kata apa? Dia kata jangan kata takat baca doa, takat baca imam pun orang tak pergi pondok boleh jadi imam. Pencen cikgu, pencen askar, pencen polis boleh jadi imam, tak main pondok pun. Takat nak jadi imam, nak baca doa, tak payah main pondok. Main pondok ni jadi tutup guru, nak jadi alim ulama, nak buka pondok, nak jadi orang pejuang agama. Orang ni lah nak ngaji pondok, bukan takat nak baca doa. Saya mengaji kalau arwah Patih lo, dia kata macam tu lah. Kadang orang nak main ngaji ni, nak duduk pondok, nak duduk tengah mana? Boleh pelepah diri ngaji fardu ain cukup lah. Kata arwah tok guru kata apa? Kalau takkan nak ngaji duduk fardu ain, tak payah dia duduk di kampung, boleh ngaji fardu ain dah. So saya tak gaduh duduk pondok ni nak jadi tok guru, nak jadi ustaz yang mengajar masjid duk surau, nak jadi tok imam, nak jadi al-hafiz, nak jadi tokoh-tokoh ulama. Kalau tak ulama pun kurang-kurang ustaz kena jadi. Takat nak jalan baca jadi sembahyang jemaah, tak payah mutubaik. Tok guru. Ada orang main jadi duduk pondok siapa? Ni nak habiskan sisa-sisa umur di hujung dah, nak mati dah. Duduk pondok lah, kok mati husnul khatimah. Oh pondok ni kata dia bukan untuk orang nak mapuh. Orang bunyi kasar ni. Pondok ni bukan untuk orang nak mapuh, bukan orang nak mati. Pondok ni orang nak hidup.
Nak hidup dengan hidup agama, dengan sebab dia ada agama, dia keluar dalam masyarakat, dia jadi cahaya, orang lain dapat cahaya dengan sebab dia. Bukan sebab dia nak mapuh, dia nak padan lah, masuk pondok dia padan sekali. Tu tak jadi. Pondok bukan untuk orang nak mapuh ni, pondok orang nak hidup. Lepas tu nak main pondok ni bagi orang yang memang nak hidup, orang main pondok. Kalau nak mapuh nak main pondok balik. Sorry sikit bahasa tu. Bagi faham maksud saya tu. Balik bukan nak halau apa, tapi nak kata apa? Kalau main pondok, walaupun dah berumur, macam mana? Ngaji tu memang bersungguh mengaji. Tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, steady. Tak payah sebut nama sebut lagi. Sebut sama selalu lah kan. Okay. Nombor siap lah sebut tu. Cik Dolah lah tu. Contoh kan. Tanya jawab. Inkisyaf. Tanya budak-budak tak boleh jawab. Esok kita talian hayat dia orang ni panggil. Cik Dolah, macam mana? Inkisyaf mana apa? Ingat je lah. Tahu. Itulah kadang-kadang kena ngaji tu yang kena muda-muda. Inkisyaf ingat apa dia inkisyaf? Apa? Apa dia? Tahu dengan sempurna. Nyata, terang, jelas. Inkisyaf. Inkisyaf sama, basar, inkisyaf ilmu. Steady jawab. Yes. Ngaji kena macam tu. Ini tanya tak boleh, tanya tak boleh, tanya tak boleh, tanya tak boleh. Dah lah duduk belakang. Siapa dia tu tak tahu lah. Okey. Ni nak sebab apa? Dalil nakli. Ragam dia macam tu lah. Satu. Dia kata bila anak mula mengajar nahwu sarah? Nanti lah. Mainlah sini tolong kami buat kerja. Kalau nak cepat mengaji. Kita pun bukan rasmi lagi. Itu pun nantilah nak ngajar mana? Nak ngajar memang nak ngajar. Hati ni kalau boleh nak ngajar semua lagi pandai apa yang dia mengerti. Kita pun tak tahu umur kita apa hari ada. Baik. Jadi atas kita sebut dalil itu sebut dah lah. Wa huwas samiul basir. Dan yang ke-13 kalam. Ada soalan? Jom. Tak ada, saya nak sambung sikit. Ada masa sikit tu. Tahu mana? Kita belajar dengan apa yang kita duk dengar. Sifat 20 ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Kalam tu hujung tak? Walaupun kalam ni cuba akan datang, tapi saja nak sebut. Pasal selalunya berhenti takat kalam saja. Allah Ta'ala mendengar, melihat, berkata-kata. Soal. Kalau tak ada penglihatan, cacat. Boleh. Tak ada pendengaran, cacat. Tak boleh bercakap, cacat. Tak ada penglihatan, panggil apa? Tak ada pendengaran, panggil apa? Tak ada percakapan, panggil apa? Kalau tak boleh bau, cacat tak? Dia taklah cacat macam buta tu, tapi cacat tak? Cacat tak? Tak boleh bau. Makan manis, masam, pahit, pedas, panas, sejuk, sopa tak ada rasa, cacat tak? Kalau tak ada rasa tu boleh jadi chef tak? Dia makan sedap je. Dia jamu, orang makan dia makan lah. Ui, sedap tu. Masin nak mampu dah dia punya lidah tak rasa, cacat tak? Cacat. Sentuh, dia tak boleh rasa. Kasar, gebu, berpasir, dia tak rasa. Pijak paku pun selamba tak ada rasa apa-apa. Sejuk, panas, tak rasa apa-apa. Jemur tengah panas, tengah hari, relax je. Dia tak ada apa-apa Cacat juga. Cacat ni. Soal. Allah Ta'ala bau tak? Allah Ta'ala rasa tak? Manis, masam, pahit. Allah Ta'ala dia menyentuh tak? Sejuk, panas, gebu, kesat. Ada tak pada dia? Macam kalau di sebelah kita tu, kita panggil deria kan?
Ada dia macam tu, ada tak ada dia? Munasabah akal fikir macam mana? Munasabah akal. Ada tak sifat tu? Ada. Tak ada pun ada sifat 20. Sama basar kalam je. Tak ada pun membau, menyentuh, merasa, ada tak? Ada. Ada. Tak bisa dengar. Memang tak bisa dengar. Soalnya ada tak? Dengar nak sebut. Inilah disiplin kita belajar ilmu tauhid. Yang kita dok dengar takat sama basar kalam. Membau, menyentuh, merasa ni, kalau kita belajar kitab besar sikit, dia ada sebut. Memang ada ulama kita yang mensabitkan sifat membau, menyentuh, merasa ni. Atau istilahnya dipanggil, ada yang menyambil saya sebut semalam, saya sebut apa dia? Nama dia sifat idrak. Bukan semalam, subuh tadi. Sifat idrak. Fahallahu idrakun aw la khulfu wasaha inda qaumin wa inda qaumin saha fihi alwaqfu. Ada ulama kita khasnya kaedah Abu Mansur Maturidi dan Maulana Syekh Fakhrul Razi, macam-macam dia punya istilah nama ulama-ulama ni mensabitkan yang ikut kaedah Abu Mansur Maturidi ni, kata dia ada sifat yang dipanggil idrak. Idrak dengan mana? Menyentuh, membau dan merasa. Pasal takkan Allah Ta'ala dia buat bagi kita ada diri itu, takkan dia tak ada hak tu. Tapi kalau kaedah akal macam tu. Tapi dalam Quran, dalam hadis, tak pernah kita dengar ada penghujung ayat yang cerita Allah membau dan menyentuh, Allah merasa dan membau, Allah membau dan merasa, membau, menyentuh. Tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada. Akal dari segi kebolehan berfikir sama dari sudut, kalau Allah Ta'ala mendengar, melihat, berkata-kata, tentu dia membau, menyentuh dan merasa. Pasal tu sifat kesempurnaan. Tak ada tu memang ada kecacatan, walaupun cacat dia taklah secacat buta, pekak dan bisu, tapi masih cacat namanya. Dan semestinya itu sifat kesempurnaan. Disiplin ulama ahli sunnah wal jamaah kita, apa dia? Oleh kerana sifat tu tak ada dalam nas, walaupun akal mengiyakan dia. Macam mana? Tertib dan adab dia tawakuf istilahnya. Itu pendapat paling kuat kalau ulama. Tawakuf ni apa maksud? Kita tak bilang secara khas dah sama basar kalam, lepas tu asyummu, betul, amnal al-masu, az-zauqu, tu Arab je lah. Apa dia? Membau, menyentuh, merasa. Tak ada. Atau istilah asal idrak. Tak sebut. Idrak pun dengan istilah macam tu, dengan mana membau, menyentuh dan merasa. Tak sebut secara khas. Nak nafi jangan. Pasal yang tu sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Itu dipanggil tawakuf. Tawakuf daripada perkataan waqaf. Apa makna waqaf? Berhenti dekat tu. Apa dia? Allah sempurna. Antaranya membau, menyentuh dan merasa. Tapi tak ada sebut dalam Quran. Macam mana? Sebut macam ni ya. Allah semestinya ada sifat kesempurnaan. Apa sifat kesempurnaan tu? Atas istilah ulama dipanggil idrak. Idrak tu merangkum 3 sifat sekali, menyentuh, membau dan merasa. Tapi oleh kerana tak ada dalam Quran dan hadis, kita tak sebut perkataan tu secara khas. Jangan nafikan dia daripada Allah Ta'ala pasal dia sifat kesempurnaan. Tetapi kita tak bilang secara khas. Lepas sama basar kalam, apa dia? Asyummu al-batshu al-masu asyummu al-masu az-zauqu. Tak sebut macam tu. Tak sebut macam tu. Walaupun ada kaedah, dalam kaedah Abu Mansur Maturidi disebut kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam, satu lagi idrak. Ada ulama sebut idrak. Saja menyambil sikit tu pasal ada masa sikit, kita habis awal situ. Ada pembahasan macam tu. Tu macam mana nak tahu panjang-panjang? Macam mana? Ngaji lama sikit. Sebenarnya ngaji dah tu sebenarnya. Lain kali kalau baca dalam kitab macam mana, dah faham dah, panduan dah ada. Dan memang kaedah-kaedah kitab ulama ahli sunnah wal jamaah kita yang terdekat, yang mutakhir ini, antaranya sebut dalam matan Jawharah tu, saya sebut dah tadi pun, apa dia? Wa fahallahu idrakun aw la khulfu. Adakah Allah Ta'ala ni sifat idrak tu, membau, menyentuh, merasa ni? Kata dia ada atau tidak? Kata dia khulfun, maksudnya ada khilaf ulama. Masyhur perjalanan Abu Hasan Asy'ari tak sebut. Tak sebut, bukan menafikan sifat tu Allah Ta'ala. Tak sebut.
Tapi mensabitkan kata Allah sifat sempurna, antaranya membau, menyentuh, merasa. Pendapat yang paling kuat kata tawakuf tu. Kulbu wa inda qaumin sahab fihi al-waqfu, dan kaum yang pendapat yang paling rajih, ada yang kata tak ada, yang kata ada, tapi paling kuat kata tawakuf. Apa dia? Jangan nafi sifat ni pada Allah Taala, tapi kita tak sebut secara khas, itulah dipanggil tawakuf. Ambil istilah tu, tawakuf. Tawakuf tu maksudnya kita tak sebut, tapi dalam masa yang sama mensabitkan Allah Ta'ala sifat sempurna. Khasnya antara bicara ni membau, menyentuh, merasa. Okay, menyabit itu sikit. Jadi lepas kalam esok saya tak sebut dalam bab tu, pasal saya dah cerita awal. Munasabah dengan masa yang ada. Munasabahnya nanti lah habis kalam, nanti apa yang dicerita dalam bab kalam, saya nak cerita maknawiyah tu sikit, walaupun sekali lalu saya dah cerita lah. Menyambil itu kitab kita disebut atas kaul mutamad ittifaq Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, 13 aja dia tak bicara maknawiyah. Itu yang saya disebut, bila 13 aja atas kaul mutamad menafi satu pada 13 kufur. Walaupun macam Mu'tazilah dia mensabitkan sifat maknawiyah tapi tak ada makni, atas sebut ringkas 13 menafi makni kufur. Pasal apa? 13 aja menafikan makni, menafi maknawiyah sekali. Kalau atas jalan macam tu. Tapi kalau mensabitkan maknawiyah, mensabitkan makni, ni mensabitkan maknawiyah, menafi makni, ni pelik sikit, menyalahi kaedah-kaedah linguistik. Menyalahi kaedah-kaedah ta'akul. Menyalahi kaedah-kaedah bahasa, baik Basri, Kufi. Menyalahi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Atas nama kufur tidak, tapi dia tetap mensabitkan sifat kesempurnaan pada Allah Ta'ala, cuma tak sebut atas nama wasfi yang faham daripada roots, daripada as-sami' misalnya, as-sam'u, al-basir ada basaru, kalama ada kalam, dia tak sabitkan kalam, as-sam'u wal basaru, dia tak faham kawaid masdar, isim fa'il, kalau ada fi'il madhi, fi'il mudhari', dia tak faham apa sepatutnya yang boleh dipaham daripada di dalam relah perkataan ni. Satu atas jalan ringkas 13, atas yang tu kalau muktamadnya nafi satu pada 13 kufur. Satu saya sebut dengan perkataan macam tu. Walaupun kalau Mu'tazilah dia menafikan makni tapi mensabitkan maknawiyah, maksudnya dia masih lagi mensifatkan sifat Allah Ta'ala dengan sifat kesempurnaan, cuma kawaid dia sewil daripada jumhur, tak ikut kaedah linguistik yang sepatutnya. Kali lalu saya sebut itu. Dan tu kalau tak faham dengar je, dia sedikit pencerahan dengan apa ada soalan pagi tadi yang subuh tu punya. InsyaAllah sambung nanti ke 13 kalam. Ada soal lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkulubana minur hidayatika kama nawartal arda minur syamsika wa dana abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.